Dalam video ni kita akan lihat berkenaan dengan koordinat khatulistiwa ataupun dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai equatorial coordinate. Baik, jadi untuk koordinat khatulistiwa ini kita lukiskan dahulu bumi kita. Okey, bumi yang sfera. Baik, jadi ini adalah bumi kita yang mana kita letakkan titik rujukan kita iaitu utara dekat sini, okey, utara dekat atas, selatan dekat bawah, merujuk kepada kutub utara, kutub selatan lah. Okey, jadi untuk koordinat khatulistiwa ini kita kena bayangkan sebuah sfera cakrawala. Okey, sebuah sfera cakrawala yang mana sfera ini dia mengelilingi bumi. Okey, sfera ini dia tidak wujud lah, cuma kita bayangkan saja. Okey, ini adalah bayangan kita sebuah sfera yang mengembang lah. Okey, maksudnya sfera dekat bahagian angkasa ini yang kita akan gunakan untuk mudahkan kita punya pengiraan. Baik, jadi untuk sfera ini kita juga perlu kenal pasti istilah-istilah yang biasalah, okey, istilah yang penting, iaitu yang pertama sekali utara ini kalau kita tarik sehingga ke sfera cakrawala kita. Okey, saya tuliskan dahulu sfera cakrawala. Baik, jadi kita tarik daripada utara kepada sfera cakrawala kita akan dapat kita punya utara juga. Okey, yang ini kita namakan dia sebagai kutub utara cakrawala. Ataupun kalau anda minat dalam bahasa Inggeris, dia dikenali sebagai celestial north pole. Okey, celestial north pole. Kalau yang sfera cakrawala ini pula dikenali sebagai celestial sphere. Okey, sama juga macam selatan. Okey, kalau kita tarik ke bawah, ini akan jadi kutub selatan cakrawala. Okey, jadi ini dua titik penting. Okey, titik yang rujukan kita. Jadi sekarang ini bumi macam inilah. Okey, dan kita juga ada khatulistiwa. Okey, ingat bumi berputar pada paksinya. Jadi dekat yang bahagian tengah ini dinamakan sebagai khatulistiwa lah. Okey, Malaysia sebagai contoh kita berada ke arah utara sedikit daripada khatulistiwa. Okey, jadi khatulistiwa ini juga kita boleh tarik dia kepada sfera cakrawala kita. Okey, dan kita akan dapat khatulistiwa cakrawala. Okey, jadi ini bayangan kita. Sebagai contoh, ini adalah khatulistiwa cakrawala yang kita tarik ke arah sfera cakrawala. Jadi ejaan dia khatulistiwa cakrawala. Ataupun dalam bahasa Inggeris dia dikenali sebagai celestial equator. Okey, equator merujuk kepada khatulistiwa. Okey, jadi yang seterusnya, okey, ini adalah titik penting ataupun istilah-istilah yang penting dan juga bentuk yang penting lah untuk kita kenal pasti dalam bumi kita. Saya punya khatulistiwa ini sengit sikit, jadi mungkin keliru. Kita lukis balik macam ni. Okey, jadi yang penting sekarang ini bila kita nak gunakan koordinat khatulistiwa adalah yang pertama sekali satu buruj yang penting. Okey, satu buruj yang kita akan gunakan sebagai titik rujukan kita. Yang setakat ini utara khatulistiwa selatan ini dia merujuk kepada bumi. Okey, kutub utara bumi, khatulistiwa bumi, kutub selatan bumi. Sekarang ini kita akan gunakan satu buruj sebagai titik rujukan kita untuk tentukan kedudukan buruj yang lain. Okey, maksudnya kita akan gunakan titik rujukan luar daripada bumi yang kekal lah. Okey, jadi titik itu, contohnya titik itu, titik itu dia akan berada pada khatulistiwa cakrawala dan dia tidak akan berubah. Kedudukan dia tidak akan berubah. Okey, perubahan dia sebenarnya ada perubahan, cuma kita tak akan bincangkan yang itu, kita akan bincangkan dalam video yang akan datang. Baik, jadi titik itu dalam bahasa Inggeris dia dinamakan sebagai first point of Aries, ataupun dalam bahasa Melayu kita namakan dia sebagai titik awal hamal. Okey, nama dia adalah titik awal hamal ataupun titik awal Aries. Okey, titik awal Aries. Jadi simbol dia, okey, kalau utara selatan semua kita ada simbol. Utara yang ini adalah cakrawala khatulistiwa, manakala ini adalah selatan. Jadi simbol dia adalah bentuk seperti ini. Saya tak pasti nama dia apa, tapi bentuk dia macam burung ni. Okey, ini kita letakkan dia sebagai rujukan kita. Rujukan kita iaitu titik awal Aries. Jadi apa kegunaan dia? Kegunaan dia penting dalam kita punya koordinat khatulistiwa sebab ni adalah titik rujukan kita. Okey, titik rujukan kita. Jadi
untuk sfera cakrawala kita ini, bintang-bintang yang ada, dia akan kekal pada kedudukan tersebut. Okey, yang berubah hanyalah bumi. Maksudnya, titik ini akan kekal, bintang-bintang semua yang ada ini akan kekal. Jadi, dalam koordinat khatulistiwa ini, bintang ini dia tidak akan berubah. Dia berbeza sedikit dengan altitude azimut. Okey, jadi macam mana tu? Baik, kita ambil sebagai contoh sebuah bintang. Okey, kita ambil sebagai contoh sebuah bintang di sini. Yang mana mungkin anda tak tahu dia dekat dalam ke dekat luar. Okey, jadi sebagai contoh kita ambil daripada sini. Okey, tarik ke sini, naik ke atas. Okey, naik ke atas. Maksudnya dia dekat bahagian atas depan ni lah. Okey, jadi ini adalah bintang kita. Macam mana kita nak letakkan koordinat dia? Yang pertama sekali adalah menggunakan titik awal Aries. Okey, titik awal Aries. Macam mana tu? Okey, itu sebenarnya yang kedua. Yang pertama sekali adalah kita kena buat satu garisan. Okey, satu garisan dari mana? Daripada kutub utara cakrawala melalui bintang tersebut ataupun galaksi ataupun apa-apa objek lah. Okey, cuma objek yang kita akan gunakan tidak boleh objek dalam sistem suria. Okey, sebab sistem suria, objek di dalamnya akan bergerak dengan banyak. Jadi kita tak boleh gunakan dalam sistem suria termasuk matahari. Okey, jadi untuk bintang-bintang lain kita akan gunakan koordinat ini sebab dia lebih mudah. Jadi daripada utara kita tarik ke arah bintang ini dan tarik ke arah selatan. Maksudnya kita akan hubungkan satu garisan daripada kutub utara cakrawala kepada bintang yang kita nak tengok ataupun objek yang kita nak tengok kepada selatan. Okey, kita lukiskan satu garisan. Okey, jadi tarik satu garisan, tarik satu bulatan lah. Okey, dia sebenarnya adalah bulatan. Sampai ke belakang lah. Okey, sampai ke belakang tapi kita lukis kat depan saja yang kita nak tengok. Baik. Jadi, kenapa kita lukis? Sebab kita nak berikan dia koordinat. Dekat mana koordinat dia? Yang pertama adalah daripada titik awal Aries. Okey, sebab itu kita kena ada satu titik rujukan. Daripada titik awal Aries kepada persilangan ini. Titik persilangan ini. Nampak Daripada khatulistiwa cakrawala dan garisan ini ada titik persilangan. Jadi, sudut ini, sudut daripada bumi kepada titik Aries, titik awal Aries dan titik persilangan, ini dinamakan sebagai right ascension. Okey, right ascension, yang ini saya tulis sebab ada dekat teleskop, ataupun dalam bahasa Melayu dia dikenali sebagai jarak hamal. Okey, jarak hamal. Yang saya faham jarak hamal ni maksudnya adalah hamal adalah Aries. Jadi jarak dia adalah jarak daripada titik awal Aries lah. Okey, sebab itu namakan sebagai jarak hamal. Jadi ini adalah right ascension. Yang ini daripada titik awal Aries kepada persilangan. Okey, dan anda kena ingat dia bergerak ke arah ini ataupun kalau daripada pandangan atas daripada pandangan atas ini dia akan ikut lawan jam. Okey, bukan ke sana. Dia ikut lawan jam. Jadi ini yang pertama. Koordinat yang pertama dalam khatulistiwa ini adalah right ascension ataupun jarak hamal. Dan yang kedua, ini kita baru dapat yang ini. Yang kedua adalah dia punya ketinggian ini. Kalau dalam altitude azimut kita gunakan yang ini adalah altitude. Okey, cuma yang sekarang ini kita tak bergantung kepada kedudukan kita. Kita bergantung kepada titik awal Aries ini. Jadi tarik ke sini. Okey, tarik ke atas ini kepada bintang kita ni, dan sudut yang ini, sudut daripada bintang kepada satah khatulistiwa kita ini, satah yang ini, satah ini. Okey, sudut dia adalah yang ini. Kemudian tarik kepada titik persilangan kita. Sudut ini dinamakan sebagai deklinasi ataupun simbol dia macam ini, delta. Okey, simbol dia adalah delta. Jadi nama dia adalah deklinasi. Ataupun dalam bahasa Inggeris declination, kadang-kadang anda lihat dia ditulis sebagai dec. Okey. Dan untuk pengiraan nanti right ascension kita tak guna RA, kita akan gunakan simbol alpha. Okey. Jadi ada dua koordinat yang kita gunakan, right ascension dan declination. Yang mana kedudukan ini dia tidak bergantung kepada kedudukan kita, dia hanya bergantung kepada bumi punya khatulistiwa dan juga titik Aries. Okey, dan daripada situ kita boleh tengok kedudukan bintang tersebut
tarik daripada utara melalui bintang kepada selatan dan cari titik persilangan, ambil daripada titik Aries, pergi ke titik persilangan, dapat koordinat yang pertama iaitu right ascension. Okey, dan saya lupa nak beritahu, right ascension ini bukan dalam unit darjah. Okey, bukan dalam unit degree tetapi dalam unit jam. Maksudnya satu pusingan ini adalah 24 jam. Jadi yang ini kita akan dapat dalam unit jam. Yang itu kita jangan risau, kita akan tengok dalam video yang lepas ini. Okey, jadi yang ini tarik daripada titik Aries kepada titik persilangan garis ini ataupun dinamakan juga sebagai meridian. Cuma saya tak sebut sebab takut keliru dengan meridian dalam altitude azimut. Dan yang kedua adalah daripada titik persilangan tarik kepada objek. Okay, sudut ini adalah deklinasi, dan deklinasi kita gunakan dalam darjah. Kita gunakan dalam degree dan tidak gunakan dalam jam. Okey, jam, minit ataupun saat. Baik, jadi setakat itu sajalah untuk video ini. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tuliskan di ruangan komen di bawah. Saya akan cuba untuk jawab dengan secepat mungkin. Kita jumpa lagi pada video yang seterusnya.